Pada zaman dahulu, orang tua-tua cakap makhluk-makhluk halus ni dekat dengan kita. Sebab itu, dilarang bermain dengan semua alatan yang berkaitan dengan muzik, terutamanya pada waktu malam dan ketika berada di dalam hutan belantara. Kita tak dibenarkan bermain alat muzik di dalam hutan kerana ini akan menarik perhatian makhluk-makhluk halus tersebut menghampiri kita. Di sini aku ingin berkongsi satu kisah yang sangat epik tentang makhluk halus. Ini adalah pengalaman sebenar dari datuk aku. Korang pasti suka kisah ini. Dengarkanlah. Menurut cerita datuk aku, pada zaman tu pengangkutan darat memang sangat-sangat sukar. Jadi kebanyakan mereka menggunakan sungai sebagai pengangkutan utama dengan menggunakan bot, sampan. Dan untuk yang berduit sikit bolehlah beli enjin bot. Ini memudahkanlah untuk perjalanan ke pekan yang berdekatan. Tapi ada kalanya bila musim hujan memang susahlah nak pergi ke pekan. Jadi mereka bergantung dengan hutan belantara untuk mencari makanan tambahan, iaitu dengan memasang jerat, menjala, mencari tumbuhan-tumbuhan hutan yang boleh dimakan. Memang ada kebun tapi bukan mudah pada masa tu. Hutan sangatlah tebal dan bukan senang nak menerkai hutan dara. Bila tiba musim tengkujuh, ini menyukarkan keadaan. Pergi kebun pun susah, nak ke pekan pun susah. Jadi keadaan ini memaksa datuk aku dan beberapa rakan ketika itu untuk mencari makanan ke dalam hutan, iaitu menggunakan perahu kecil melalui sungai-sungai kecil. Di situlah bermula kisah seram. Aku bersama 5 orang rakan-rakannya pun bertolak ke hutan dan mereka merancang untuk bermalam di hutan tersebut. Biarpun ini bukan perkara mudah, itulah satu-satunya cara untuk mencari rezeki untuk keluarga. Mereka merancang untuk bermalam dalam 3 malam, tapi bergantunglah. Kalau hasil tu nampak lumayan sikit, mungkin mereka akan mengambil masa 2 malam saja di hutan. Keesokan harinya, datuk dan rakan-rakan dia pun telah menjalankan aktiviti masing-masing. Ada yang pergi menjala, ada yang memasang jerat, dan ada yang mencari sayur-sayuran dan tumbuhan-tumbuhan hutan yang akan dibawa balik sebagai makanan tambahan. Mereka terbahagi kepada 2 kumpulan. Daus dan Jackie diarahkan untuk mencari sayur-sayuran hutan dan juga tumbuhan-tumbuhan hutan yang dapat dibawa balik seperti rebung, paku pakis dan sebagainya. Manakala atuk aku, Pak Joni dan Pak Ramen pula memasang jerat, menjala dan memancing. Itulah pembahagian tugasnya. Tapi masalahnya, si Daus dan si Jackie ni orang muda, faham-faham aje lah. Mungkin ada kenakalan sedikit. Pada malam tersebut, bulan purnama penuh. Jadi sedikit sebanyak ini membantu datuk dan rakan-rakan dia dalam pencahayaan. Keadaan tempat mereka bermalam pun taklah begitu gelap. Tetapi yang menjadi masalah sekarang adalah kelibat Daus dan Joni belum lagi kelihatan. Pak Joni dah mula gelisah. Jadi dia pun bertanyalah kepada atuk aku, "Jang, macam mana ni Jang? Si Jackie dan si Daus ni belum juga balik-balik. Sedangkan esok sepatutnya kita dah balik ke rumah ni Jang." Jang adalah sebuah panggilan di kampung kami untuk lelaki. Atuk pun menjawab. Atuk cakap, "Pak Joni, kita tunggu sekejap lagi.
Kalau mereka tak datang, jadi kita akan cuba cari mereka. Tapi sehingga esok kalau kita tak jumpa mereka berdua, kita kena balik kampung, kena minta tolong dengan ketua kampung dan orang-orang kampung untuk mencari mereka berdua. Memandangkan mereka tinggal bertiga, Datuk aku mengarahkan Pak Ramin balik ke rumah untuk memberitahu orang kampung. Manakala Datuk aku dan Pak Joni pun mula mencari ke mana hilangnya Daus dan Jackie. Embun-embun jantan mula meniti. Ini menandakan subuh bakal menjelma. Tetapi Datuk aku dan Pak Ramin belum juga menemukan Jackie dan Daus. Tiba-tiba Datuk aku dan Pak Joni terdengar tiupan seperti seruling ataupun harmonika. Datuk aku dan Pak Joni pun perlahan-lahan berjalan menuju ke arah bunyi tersebut. Alangkah terkejutnya Datuk aku dan Pak Joni bila melihat Daus tertidur pulas di tebing sungai. Mereka dua pun cuba mengejutkan Daus daripada tidurnya. Tidur ke pingsan si Daus ni. Akhirnya Daus putus sedar. Dia pun mula bercerita bahawa dia dan Jackie terjumpa seorang perempuan cantik di dalam hutan. Perempuan itu mengajak Jackie dan Daus ke rumahnya. Si Daus ni memang agak penakut sedikit, jadi dia mengambil keputusan untuk tidak mengikuti perempuan itu, sedangkan Jackie dengan senang hati mengikuti perempuan itu ke rumahnya. Datuk aku dan Pak Joni tak sedap hati bila mendengar cerita si Daus ni. Mereka berdua pun bergegas untuk mencari Jackie secepat mungkin. Dan akhirnya mereka menjumpai sebuah lorong yang seperti menghala ke sebuah rumah tua yang telah terbengkalai. Setiba di tempat tersebut, tanpa membuang masa, Datuk aku dan Pak Joni terus mencari si Jackie, tetapi malangnya, 1000 kali malang, Jackie tidak dijumpai. Hari pun sudah beransur malam. Ini mungkin akan menyukarkan pencarian si Jackie. Sebenarnya mereka berdua telah mengarahkan Daus untuk menunggu Pak Ramin dan orang kampung di tebing sungai. Ikhtiar terakhir adalah Pak Joni adalah salah seorang pengamal perubatan tradisional. Dengan ini, beliau harus menggunakan kelebihan yang ada pada dirinya untuk menemukan si Jackie yang telah hilang. Tanpa membuang masa, Pak Joni pun mengeluarkan rokok daun nipah lalu meletakkan tembakau. Kemudian menyalakan rokok itu dan menyedut asapnya perlahan-lahan dengan membaca jampi mantra tertentu untuk mencari di manakah kedudukan si Jackie di dalam hutan belantara tersebut. Tidak lama kemudian terdengar suara hilaian ketawa yang sangat mengerikan. Ketika itu Datuk aku menceritakan, beliau pun terasa bulu romanya merinding hingga ke ubun-ubun kepala. Tetapi Datuk aku tetap bertahan sebab dia percayakan Pak Joni. Di dalam kegelapan itu muncul sesusuk tubuh, tetapi dia berdiri agak jauh dari Pak Joni, lalu bersuara, "Apa yang kau inginkan?" Pak Joni pun menjawab, "Kau pulangkan cucu aku, kau pulangkan dia. Dia tak bersalah. Kau janganlah jadikan dia hamba engkau."
Hei orang tua, cucu kau yang panggil aku, bukan aku yang datang. Kau tanyalah dia, apa yang sudah dibuat. Sosok makhluk tersebut pun menghilang begitu saja. Pak Joni sangat-sangat marah. Kali ini Pak Joni tak akan membiarkan makhluk tersebut terlepas, sehingga dia mengembalikan Jackie.